Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelaksanaan dalam proses pembuatan video kali ini dengan topik Falsafah Pendidikan Barat sebagai asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan FPK ini dilaksanakan oleh mahasiswi AT07 Ekonomi Rumah Tangga dalam mata pelajaran KPF 3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Tujuan video ini adalah untuk menerangkan tentang asas pendidikan dalam pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah Barat juga merupakan asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, falsafah ini juga menerangkan aliran-aliran yang ada dalam falsafah pendidikan Barat. Di samping itu, di dalam topik ini dapat lebih memahami apa itu erti asas falsafah. Akhir sekali, untuk lebih memahami dan mengetahui lebih lagi asal falsafah bagi pembentukan falsafah pendidikan, mari kita saksikan dan dengar apa yang kami sampaikan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPK telah mengambil asas dari falsafah pendidikan Islam dan falsafah Barat. Jom kita kenali antara falsafah Barat yang digunakan pakai dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Hasil yang diharapkan untuk pembentangan ini ialah pelajar dapat mempelajari dan menambahkan ilmu tentang mazhab falsafah Barat dan juga pendidikan Barat. Selain itu, hasil yang diharapkan juga ialah mempunyai kandungan yang lengkap. Falsafah pendidikan Barat sebagai asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan ataupun lebih mudah dipanggil sebagai FPK. So, dalam falsafah ini terdapat satu mazhab iaitu mazhab falsafah Barat. Di dalam mazhab Barat ini dipecahkan lagi kepada 4 mazhab, antara yang akan saya terangkan adalah mazhab falsafah idealisme. So, dalam apa yang boleh kita fahami dalam mazhab yang pertama ini iaitu mazhab falsafah idealisme adalah ia merangkumi kepada satu metafizik sesuatu realiti ditransformasikan kepada bentuk fikiran. Dia juga selain itu dalam satu epistemologi sesuatu kebenaran sebagai idea yang berada dalam pemikiran seseorang individu. Selain itu, ia melibatkan keupayaan berfikir, memahami dan menakul kerana mazhab idealisme berpendapat pengetahuan boleh diperoleh tanpa melibatkan deria ataupun pengalaman. Sebaliknya, boleh melalui celik akal ataupun secara intuitif. Selain itu juga, aksiologi pula sesuatu nilai bersifat mutlak iaitu nilai tetap dan tidak berubah sama ada antara generasi atau antara masyarakat. Seterusnya, mazhab kedua adalah mazhab falsafah idealisme. So, dalam mazhab ini, metafiziknya adalah fokus kepada objek dan jirim. Dari sudut epistemologi pula, mazhab ini berpendapat bahawa seseorang manusia lahir dengan fikiran, kefahaman dan ingatan yang kosong, iaitu tabula rasa. Oleh itu, pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan alam sosial dan alam fizikal. Aksiologi penerimaan sesuatu nilai itu bergantung kepada masyarakat ataupun sesuatu nilai itu dirujuk kepada sejauh manakah ia diterima atau tidak bertentangan dengan nilai masyarakat. Mazhab falsafah seterusnya ialah mazhab falsafah pragmatisme. Mazhab ini mula dikenali pada awal abad ke-20 di Amerika Syarikat. Pemahaman ini dibawa oleh John Dewey, Charles Sanders Peirce dan William James. Pertama sekali, perkataan pragmatisme ini diambil dari kata dasar pragma, iaitu bermaksud, tindakan atau kerja. Sesuai dengan kefahaman falsafah ini, kepercayaan mereka bergantung kepada sama ada kita sebagai manusia dapat melaluinya dan merasakannya sendiri apa yang terjadi. Ini kerana asas pemegang mazhab falsafah ini adalah bergantung kepada pengalaman dan penyelesaian masalah. Mereka hanya percaya bahawa pengalaman manusia menggambarkan realiti. Segala yang wujud sentiasa berubah dan tidak tetap atau kekal. Contohnya, alam semesta. Mereka percaya alam semesta tidak statik dan sebaliknya bersifat dinamik, iaitu sentiasa mengalami perubahan. Namun yang demikian, pendukung mazhab ini berpendapat
realiti yang hanya ada dalam pemikiran tanpa pengalaman adalah sukar untuk dipastikan dan dibuktikan. Kesimpulannya, pendukung mazhab ini berpendapat realiti yang hanya ada dalam pemikiran tanpa pengalaman adalah sukar untuk diterima pakai atau dibuktikan. Dari sudut metafisik, falsafah ini tidak dapat dijelaskan kerana pendukung falsafah ini hanya menerima idea yang boleh dijelaskan dengan nyata atau kita mengalaminya sendiri. Dari sudut epistemologi, pengetahuan adalah hasil dari pengalaman yang diperolehi melalui perhubungan dengan persekitaran. Oleh kerana pengetahuan manusia sentiasa berubah setiap hari, maka kebenaran juga akan berubah. Dari sudut aksiologi pula, ia sangat bergantung kepada situasi, iaitu dari aspek mana sesuatu nilai itu hendak dilihat dan diaplikasikan. Hari ini saya akan menerangkan mazhab falsafah eksistensialisme. Eksistensialisme ialah aliran atau gerakan falsafah moden yang menegaskan pentingnya pengalaman atau tanggungjawab seseorang individu dan tekanan-tekanan yang terbit daripadanya ke atas individu yang lain dan dianggap bertindak balas dengan bebas. Selain itu, eksistensialisme ialah orang yang menganut falsafah bahawa manusia adalah bebas tanggungjawab membentuk kehidupan serta nilainya sendiri dan mesti mengalami kehidupan sepenuhnya pada setiap waktu. Siapa pula yang memperkenalkan teori ini? Eksistensialisme mempunyai 5 tokoh yang memperkenalkan teori ini. Yang pertama adalah Søren Kierkegaard, kedua Martin Heidegger, ketiga Karl Jasper, keempat Gabriel Marcel, dan kelima John Paul Sartre. Tokoh utama yang memperkenalkan falsafah ini adalah Søren Kierkegaard, manakala tokoh yang terkenal dalam falsafah eksistensialisme ini adalah John Paul Sartre. John Paul Sartre melemahkan peraturan tradisional dan mutlak yang berfungsi sebagai panduan moral. Selain itu, beliau juga memperkenalkan konsep kemoralan berasaskan andaian kebebasan. Teori ini juga dikenali sebagai etika situasi. Beliau mengemukakan hujah mengenai eksistensialisme dalam bukunya iaitu Begin and Nothingness. Etika situasi ini menilai sesuatu perubatan sama ada wajar atau tidak wajar berdasarkan situasi atau keadaan pada waktu tersebut. Konsep ini diperkenalkan dengan kewujudan sah. Kewujudan ini merujuk kepada individu membuat pilihan dan keputusan moral yang tulen dan tidak membenarkan dirinya dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan orang lain dalam membuat pilihan dan keputusan moral. Falsafah ini terlalu individualistik kerana bergantung atas faktor-faktor yang subjektif, iaitu merenung ke dalam penghayatan emosi dan perasaan keseorangan. Terdapat 3 bentuk kebebasan, iaitu kebebasan jasmani, kebebasan moral dan kebebasan kehendak. Kebebasan ini untuk menitik beratkan kebebasan memilih, freedom of choice, dalam situasi yang mereka berada. Eksistensialisme juga mempunyai 2 sudut, iaitu sudut epistemologi ilmu dan sudut aksiologi nilai. Contoh teori eksistensialisme dari aspek pendidikan adalah sistem sekolah atau guru yang tidak mempunyai hak untuk menekankan matlamat pendidikan ke atas murid. Oleh itu, matlamat pendidikan tidak digariskan. Selain hal itu, mazhab ini juga tidak menggariskan subjek-subjek yang perlu diajar di sekolah. Walau bagaimanapun, subjek-subjek yang bersifat estetik dan berfalsafah seperti seni, kesusteraan, dan dharma difikirkan relevan. Dari aspek guru pula, guru berperanan sebagai pemangkin yang menyediakan peluang pendidikan bagi anak murid untuk meluahkan perasaan dan emosi. Selain itu, guru juga perlu menggunakan teknik atau kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan aktiviti kepada pelajar. Saya akan bagi satu contoh situasi aliran mazhab ini dengan konteks pendidikan seperti ini.
Hari ini, saya sebagai seorang guru mengajar tentang haiwan memakan daging. Pada esoknya pula, saya bercadang untuk mengajar tentang haiwan herbivore. Jadi, saya telah bertanyakan kepada anak murid saya jika mereka mahu belajar tentang haiwan herbivore pada keesokan harinya. Jika semua murid bersetuju, saya memberi arahan kepada anak-anak murid saya agar datang ke kelas esok dengan membawa bahan-bahan yang telah diambil daripada buku, majalah, internet dan sebagainya untuk belajar berkaitan dengan tajuk pelajar yang inginkan. Daripada situasi yang saya ceritakan tadi, dapatlah dirumuskan bahawa seseorang guru telah menggunakan falsafah eksistensialisme dalam proses pembelajaran dan pengajaran dengan memberi kebebasan kepada anak murid untuk memilih tajuk yang ingin dipelajari dan bebas memilih bahan yang ingin digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran nanti. Itulah kesimpulannya daripada bahagian saya bahawa dalam mazhab eksistensialisme ini individu bebas menentukan hala tuju bagi mencapai kesejahteraan diri. Selain itu, perkembangan individu berlaku di mana individu bebas menentukan persekitaran bagi menambah pengalamannya. Seterusnya, ilmu pengetahuan seseorang adalah berpunca dari pengalaman dan persekitarannya. Akhir sekali, tidak bergantung kepada individu lain atau ahli masyarakat. Falsafah pendidikan Perianalisme ialah aliran falsafah ini berasaskan pemikiran Plato yang berpendapat bahawa kebenaran adalah tuling yang bersifat sejagat dan tidak berubah dari dimensi ruang, masa dan budaya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Tujuan pendidikan ialah mencari kebenaran yang berkekalan sepanjang peradaban dan tamadun manusia. Dengan itu, ilmu yang terkumpul sejak awal peradaban manusia haruslah dijadikan asas dalam pendidikan. Pendidikan juga sebagai latihan untuk perkembangan mental manusia ke arah kebenaran. Oleh kerana kebenaran adalah sejagat, maka kurikulum adalah sama untuk semua murid. Pelaksanaan kurikulum adalah berpusat mata pelajaran dan berfokus terhadap pembangunan, pemikiran dan kerohanian menerusi mata pelajaran kesusasteraan, kemanusiaan, bahasa, sejarah dan matematik. Guru merupakan orang yang berautoriti dalam bidangnya. Peranan guru ialah menyampaikan ilmu kepada generasi baru kerana guru merupakan orang yang pakar dan ilmunya tidak boleh dipersoalkan. Murid-murid hendaklah menerima ilmu yang disampaikan oleh guru tanpa soal. Peranan sekolah ialah menyediakan generasi muda agar mereka berupaya untuk hidup harmoni dalam masyarakat kelak. Falsafah pendidikan progresivisme ialah fahaman aliran falsafah pendidikan Perianalisme tidak disetujui oleh sebahagian tokoh pendidik seperti Charles Peirce, William James dan John Dewey. Mereka meletakkan kepercayaan bahawa kanak-kanak membesar dengan keupayaan untuk bertindak sebagai peneroka, penjelajah dan mengadaptasi terhadap persekitaran sosial dan fizikalnya. Individu yang dilahirkan di dunia ini mempunyai potensi, minat dan bakat yang berbeza. Oleh itu, pendidikan berperanan memberi kesempatan kepada murid-murid untuk mencorakkan minat dan bakat mengikut persekitaran dan masyarakatnya. Kurikulum mestilah memberi fokus kepada mata pelajaran sains, sosial dan merentas disiplin. Aliran falsafah pendidikan progresivisme meletakkan murid sebagai orang yang mampu mengenal pasti keperluan dan minat mereka sendiri. Oleh itu, peranan guru adalah sebagai fasilitator atau pembimbing yang akan membantu murid dalam aktiviti atau dalam mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Hari ini saya akan membentangkan tentang falsafah barat, iaitu falsafah pendidikan esensialisme. Falsafah ini menimbulkan keraguan di mana matlamat pendidikan hanyalah tertumpu kepada individu. Tokoh bagi falsafah ini ialah William Bagley, Thomas Briggs dan juga Frederick Breed, yang berpendapat pula balik ke saranan bagi menyampaikan warisan budaya dan juga sejarah yang terkumpul. Peranan kokurikulum bagi falsafah ini iaitu 3M. Menulis, membaca, mengira dalam mata pelajaran untuk sekolah rendah. Bagi sekolah menengah pula ialah matematik, sains dan juga ilmu kemanusiaan. Sekolah ialah di mana tempat murid menimba ilmu pengetahuan, kemahiran, sikap dan juga nilai. Selain itu dapat menyebarkan warisan budaya dan juga sejarah.
Falsafah yang terakhir adalah falsafah pendidikan rekonstruksianisme yang mana telah wujud sejak abad ke-20 lagi. Aliran ini dipelopori oleh George Kahn dan Harold Roth yang mana memberi perhatian terhadap pembentukan semula masyarakat iaitu untuk perubahan dan informasi sosial. Tujuan pendidikannya adalah untuk menyadarkan murid-murid tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Oleh itu, proses pembelajarannya merupakan proses yang aktif di mana murid-murid diberi pendedahan terhadap masalah yang berlaku di dalam masyarakat semasa. Seterusnya, murid-murid dilatih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku supaya tidak diteruskan lagi oleh masyarakat yang akan datang. Kurikulum juga disediakan mengenai masalah-masalah tersebut. Oleh itu, peranan guru adalah untuk membimbing murid agar sedar dan dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Seterusnya, melatih mereka untuk menyelesaikan masalah agar memperolehi kemahiran dalam mengatasi masalah yang akan datang. Peranan sekolah adalah sebagai institusi utama dalam pembinaan semula masyarakat yang menggerakkan perubahan sosioekonomi dan politik sesuai dengan masyarakat yang akan datang. Maka, di akhir topik ini, kami berharap pelajar dapat membezakan 4 mazhab falsafah ini dan membandingkan kriteria-kriteria mazhab falsafah pendidikan Barat dan Islam.